Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syazwani binti Muhammad Azami. Nombor metrik 054561. Hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk yang bertajuk pentadbiran harta pusaka berwasiat dan harta pusaka tidak berwasiat di Malaysia. Pengertian harta dari segi bahasa menurut Kamus Dewan Bahasa ialah barang-barang berharga seperti rumah, tanah, bangunan, barang kemas dan lain-lain yang dimiliki oleh perseorangan, syarikat atau pertubuhan. Dalam bahasa Arab, harta atau al-mal ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu ataupun kumpulan manusia seperti barang berharga, barang perniagaan, aset tetap, wang atau haiwan. Dr. Abdul Karim Zaidan mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang boleh dimiliki atau akan dimiliki pada masa hadapan dan ianya berfaedah kepada manusia. Seterusnya, menurut Al-Zarqa, salah seorang fuqaha Hanafi dalam mendefinisikan harta ialah mengambil kira keadaan uruf atau adat kebiasaan masyarakat umum untuk menentukan sesuatu itu sebagai harta ataupun tidak. Seterusnya, Dr. Wahbah Al-Zuhaili berpendapat harta ialah sesuatu yang diperlukan dan mampu dimiliki oleh manusia sama ada dalam bentuk ain ataupun faedah, iaitu manfaat. Seterusnya, menurut pendapat Ibnu Abidin, fuqaha mazhab Hanafi mentafsirkan harta sebagai sesuatu yang manusia berhajat kepadanya secara fitrah dan ia mestilah sesuatu yang boleh disimpan untuk kegunaan apabila diperlukan. Seterusnya, menurut Imam Ash-Shafi'i pula, berpendapat harta ni sebagai sesuatu yang berharga dan hendaklah diganti atau dibayar ganti rugi sekiranya berlaku kerosakan atau kemusnahan terhadapnya. Pengertian pusaka, menurut Kamus Dewan, pusaka adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk diwarisi oleh keluarganya. Dalam bahasa Arab, pusaka dipanggil al-irs, al-wirs atau al-wirasah yang dalam bahasa Melayu dipanggil warisan. Seterusnya, menurut istilah syarak, harta warisan atau miras ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang telah menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagih-agihkan dalam kalangan mereka yang berhak. Harta terbahagi kepada dua, harta pusaka berwasiat dan harta pusaka tak berwasiat. Harta pusaka berwasiat bermaksud seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta dengan surat wasiat terakhir yang sah mengandungi cara-cara bagaimana harta pusakanya hendak dibahagikan antara waris-warisnya. Bagi orang yang bukan beragama Islam, wasiat itu adalah sah selama ia tidak mengandungi syarat-syarat yang bercanggah dengan akta ordinan wasiat dan pengesahan wasiatnya tidak dicabar oleh mana-mana waris. Bagi orang yang beragama Islam, si mati hanya boleh mewasiatkan tidak lebih daripada 1/3 daripada harta pusakanya kepada pihak-pihak selain waris dengan persetujuan atau tanpa persetujuan waris. Orang yang menyediakan wasiat sebelum mati kebiasaannya akan melakukan dua perkara penting, iaitu mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan berkaitan dengan harta dan waris serta melantik pentadbir, iaitu wasi. Pentadbir yang dilantik terdiri daripada waris, bukan waris, peguam atau institusi pengurusan harta pusaka seperti Amanah Raya Berhad dan As-Salihin Trustee Berhad. Untuk harta pusaka berwasiat, proses akan menjadi lebih cepat dalam masa setahun. Kos yang digunakan kecil dan murah. Untuk harta pusaka tidak berwasiat pula bermaksud seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya tanpa wasiat. Jika si mati tidak meninggalkan sebarang wasiat, maka agihan pusakanya bergantung pada nilai dan bentuk harta peninggalan si mati. Undang-undang membahagikan harta pusaka tidak berwasiat kepada beberapa bentuk, iaitu pusaka biasa atau besar, pusaka kecil dan pusaka yang melibatkan harta alih sahaja atau juga dikenali sebagai pusaka ringkas. Apabila berlaku sahaja kematian, semua harta si mati sama ada harta alih dan tak alih diletakkan sebagai status harta beku. Pengurusan harta pusaka tanpa wasiat memerlukan satu proses yang panjang dan memakan masa. Boleh menjangkau sehingga
3 hingga 5 tahun. Proses yang panjang ini juga boleh menyebabkan kos yang lebih tinggi berbanding dengan harta pusaka berwasiat. Itu saja daripada saya. Terima kasih.